أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا والبشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم وتزكو التذكير والنفع انتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال مؤلف رحمه الله اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى ومعرفة النفس. Ketahuilah bahawasanya miftah kunci kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal diri, mengenal nafsu, mengenal diri. Maknanya tidak ada jalan, cara bagi seorang untuk makrifah Allah Ta'ala selama mana dia ada dalam diri dia nafsu ammaratus bisu. Nafsu ammaratus bisu. Jadi nak tahu, nak kenal Tuhan, adalah kenal diri. Dan selagi mana dalam diri kita ada nafsu ammaratul bisu, maknanya nafsu yang sentiasa mengarah kepada kejahatan. Memang pasal nafsu gitu dah. Nafsu siapa-siapa pun mesti gitu dah. Cuma maksudnya ammaratul bisu sini, maknanya dilepaskan kendaliannya terhadap nafsu itu, maka ruh dia, diri dia mengikut akan nafsu dia. Kerana apabila dalam diri seorang itu dikuasai oleh nafsu ammaratul bisu, maka ia menjadi satu hijab, dinding yang tebal antara seorang hamba dengan Tuhan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibn Abbas, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh yang paling besar sekali, paling jelas permusuhannya adalah nafsumu yang mana di antara dua busukmu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita tahu bahawa mengenal diri, mengenal maratib nafsu kita adalah kunci kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggalakkan kita untuk memperbanyakkan merenung, memerhatikan dan berfikir pada apa? Kama qala subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina fil afak, tanda-tanda kekuasaan kami pada setiap ufuk, di merata-merata tempat, setiap tempat. Wa fi ayat, mana dalil, alamat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusihim, dan juga sehingga ternyata jelas, dan juga dalam diri dia, dalam diri seorang itu sendiri adalah merupakan ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sehinggalah nyata jelas pada mereka bahawa bahawa Al-Quran ini adalah benar. Maknanya penunjukan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ayat
Ira'ah Allah Subhanahu wa taala akan alam ini, diri kita, dalam diri kita sendiri itu adalah untuk menzahirkan kebenaran. Nah, yang mana kita apabila kita merenung berfikir kepada diri kita sendiri, jadi hasilnya buah daripada tafakur dan tadabbur, pencarian kita, pengajian kita pada alam dan juga diri sendiri itu menzahirkan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut juga, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu sendiri kenapa kamu tidak melihat dengan mata hati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Walaupun hadis ni ada perbahasan, ada kritikan, ulama kata dia bukan hadis tetapi asar, perkataan tabi'i yang dinisbahkan kepada Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Walau bagaimanapun dari sudut maknanya sahih. Daripada maknanya sahih, bertepatan dengan apa yang diterangkan ataupun panggil madlul, apa yang ditunjukkan dalam ayat yang kita baca sebelum ni, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Jadi maknanya sama dengan apa yang madlul, apa yang ditunjukkan dalam ayat sebelum ni. Kerana kenalnya akan Allah Subhanahu wa taala bagi ammatin nas, bagi mereka manusia adalah dengan dia melihat kepada kainah, kepada makhluk, pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bertafakur dan memperhatikan pada hakikat insaniah, hakikat diri sendiri. Qala muallif rahimahullah. Jadi Sidi Syekh Dr. Luqman Al-Hakim dalam kitab Sabilul Iradah, dia menakalkan dalam kitab Hilyah oleh Abu Naim kata-kata Hatim Al-Asan. Hatim Al-Asan, seorang ulama sufi, yang berkata Syaqi Al-Balkhi, bahawa seorang laki-laki, seorang itu apabila dia hidup, walaupun hidup 200 tahun, tetapi tidak mengenal seorang itu apabila hidup, walaupun hidup 200 tahun sekalipun, tetapi kalau tidak mengenal 4 perkara, maka tak akan selamat daripada api neraka. Apa dia? Yang pertamanya, kenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, kenal Tuhan. Yang kedua, ma'rifatun nafsi, kenal diri sendiri. Yang ketiga, kenal apa suruhan Allah Ta'ala, apa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kenal akan musuh Allah Ta'ala dan musuh diri sendiri. Qala muallif rahimahullah, wa laysa syai'un aqraba ilaika min nafsika. Dan tidak adalah suatu yang lebih dekat daripada diri kita, melainkan nafsu kita lah. Tak ada yang lebih dekat pada diri kita adalah nafsu kita sendiri, diri kita. Kalau kita kecek halangan dalam melalui jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kita pada Allah, bagaimana kitab Minhajul Abidin, kita namakan istilah Imam Al-Ghazali, kita aqabatul awaiq. Aqabal awaiq, itu halangan. Manusia akan menghadapi halangan, pertamanya dunia, dunia, syaitan, apa lagi, dunia, syaitan, Allahumma salli ala sayyidina, nampaklah kau, dan nafsu. Ada apa soal lagi? Dunia, nafsu, syaitan, manusia. Manusia, makhluk. Jadi dalam 4 halangan kita,
pak halangan ini yang paling bahaya sekali adalah nafsu. Kan nafsu tu dalam diri kita sendiri. Sebab itulah kata sebagaimana kita baca tadi, inna a'da'aka aduwika nafsuka allati baina jambaik. Aduwika, musuh yang paling musuh sekali adalah nafsu kita. Nah. Jadi walaisa syai'un aqrabu ilaika min nafsika, tak ada sesuatu yang lebih dekat pada kamu adalah nafsu daripada nafsumu. Fa iza lam ta'rif nafsaka, apabila mu tak tahu nafsumu, mu tak kenal nafsumu, dirimu, hakikat kejadianmu, fa kaifa ta'rifu rabbaka, bagaimana mu nak kenal? Imam Ghazali khitab pada kita bacalah, bagaimana mu nak kenal Tuhanmu? Nafsumu, dirimu tak tahu, mu tak kenal barang lagi, bagaimana mu nak kenal Tuhanmu? Fa in qulta, Imam Ghazali kata, kalau mu kata ini a'rifu nafsi, aku kenal aku diri, apa tak kenalnya? Jadi kalau mu mendakwa bahawa mu kenal dirimu sendiri, fa innama, Imam Ghazali jawab, mana fa'lam, maka ketahuilah, annaka fa innaka ta'rifu, maknanya mu tak kenal. Imam Ghazali kata fa'lam annaka la ta'rifu illa, maknanya hak mu kenalnya jisim hak zahir. Maknanya dengan kata lain, ketahuilah bahawa mu tak kenal dirimu sendiri, melainkan hak mu kenalnya jisim hak zahir saja, batin tubuh. Hak stakos ketemu. Allazi mana? Ya mana wal yadu wal rijlu wal ra'su wal jussah. Kamu kenalnya di mana? Aku ni. Tangan, kaki, kepala, anggota. Kita kenal hak tu je. Wala ta'rifu ma fi batinika minal amri alladhi. Tapi mu tak kenal batinmu, dirimu, batinmu, hak mana idza ghadibta talabtal khusumata. Mana mu tak tahu dirimu mana tersusung, apa terkandung dalam batinmu, dalam jasad kita, ada tangan, ada kaki, ada kepala anggota ni, atau batin yang mana apabila iza ghadibta talabtal khusumata, apabila mu marah, mu nak menuntut permusuhan, nak balas dendam, nak bergapo. Orang kata marah, kita ada nak menyepak, nak bergapo, nak balas, nak bergapo. Wa iza stahaita talabtan nikaha, apabila mutlio mengamari syahwat, umari nak menikah. Nak menikah. Wa iza ju'ta talabtal akla, bila mu lapar gak, mu nak makan. Wa iza atashta talabta syurba, apabila mu dahaga, mu nak minum. Nampak tak? Tugas kita dalam tubuh kita begitu. Wad-dawabu tusyarikuka fi hazil umur. Dan dawab ni menata, hak melata tu. Pada dalam fi hazil umur, dalam perkara ni, perkara apa? Tuntutan nak makan, nak minum, nak menikah, nak bersenggama. Nikah ni kalau nata tu pasien dia, nikah pasien dia. Dan marah, dan selain-lainnya, wujud pada dirimu dan juga wujud pada menata lain kok. Serupa. Makan. Kita marah. Kita kata, kita marah, kita tinggikan suara, kita nak tapa, nak bergapo, kita musuh. Nata pun gitu juga. Tengok kucing. Nak marah. Ya cekang, ya bergapo. Ya balos sama dia. Wang anjing. Semua menata begitu. Kambing, lembu. Nak badan marah juga. Apabila ia nak kepada hak lain Argentina, kambing dengan cara dia, lembu dengan cara dia, kucing dengan cara dia. Kita manusia akan ikut syarak gak dengan nikah. Ada juga tak ikut syarak gak. Tak ikut syarak gak, tak menikah. Jadi serupa dah dengan menata. Hak nak buat masa nikah dengan tidak nikah pun benda samalah, maknanya hubungan laki perempuan ni serupa yang menata. Cuma bezanya, nak beza dengan kita menata, kita ikut syarak. Tapi kalau tak ikut syarak, sepa menata, tidak sepa menata, berat lagi pada menata.
Bergerak lagi pada menata lah. Menata tak ada syarat, ia tak menikah. Okay, apa nama? Manusia, kalau nak melakukan hubungan, ia tak menikah. Jadi sepadah dia sudut tu, tapi berat lagi. Sepa juga menata balas sama-sama dia. Kita pun balas juga apabila marah. Tapi kalau kita pukul tanpa hak, kita berat lagi pada menata. Nah, lapar, kucing, tekai ko ikan, hak tu dia. Kita pun lapar juga, kita makan juga. Kita pun tekai hak orang lain atau hak haram. Supaya juga menata lapar, makan. Tapi kita ni berat lagi pada menata. Supaya nak kata, nasa apa kata supaya menata. Tu, bukan sahaja bahkan berat lagi pada menata. Kalau tuntutan kita hanya hidup kita, diri kita, dengan jasad luarannya, dengan badan tubuh kita ni, dengan tangan kaki apa semua tu kita ni, dan juga dalam kita apa dia, bila marah ada khusumah, apabila istahaita ada syahwat maka menikah, apabila lapar nak makan, dagang, minum. Jadi wadawabu tusyarikuka fi hazil umur. Maka haiwan-haiwan yang merata ni serupalah denganmu pada perkara ini. Falwajibu alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqati. Maka wajib atasmu. Tanda situ maknanya apabila mu nak selamat daripada jatuh kepada standard mustawa bahimah, standard binatang. Tadi nak serupa dah kita nak. Serupa dah dengan binatang. Kata tangan kaki ada juga binatang pun. Bahkan dia bisa lagi pada kita. Ada tangan tengah binatang tu, tangan dia kuat lagi pada kita. Kaki dia kuat lagi pada kita. Tubuh dia kuat lagi. Dia boleh terbang, boleh nyela dalam air, duduk dalam air. Ada tengah kuat lagi. Kalau kita, hakikat diri kita hanyalah seketul haikal al-mahsus ni, apa ni, batal tubuh kita harga ni, maka binatang pun kadang-kadang hebat lagi pada kita, gagah lagi pada kita. Bisa lagi. Lepas tu kalau dalam kita sekadar hak disebutkan tadi, apabila marah nak kata, nak intiqam, nak khusumah, kalau lapar nak makan, dagang, minum, kalau hak tu dah, serupa lah. Fal wajibu alaika, maka wajib atasmu. Maknanya kalau mu nak selamat, mu tak jatuh pada level bahimah, atau mu nak meningkat kepada darjal kamalah, peringkat yang sempurna insaniyah, hakikat insaniyah, dan kita nak, yang paling penting kita nak mencapai as-sa'adah, kebahagiaan. Ini topik kita dah, kebahagiaan. Jadi binatang pun ada kebahagiaan dia juga. Kalau contoh binatang dah, kita tengok paling happy orang panggil apa? Apa nama happy? Orang panggil istilah apa kata ni? Apa ni? Allahumma salli Muhammad. Heaven. Heaven. Surga bukan nata kalau kucing we wet food ada. We wet food dia tu Allah sukalah. Suka nata lembu tu kalau dia gupuk tak makan boleh gupuk ni. Allahu akbar. Tak ada lah, tak ingat dah nak reban dah. Nak reban tak ada dah. Heaven dia situ makan dia tu. Kalau rimau singo, dia tak sedap, dia tidak makan begitu. Dia kena cekar, dia kena kekah tu. Ke heaven dia tu. Heaven dia tu. Bahagiaan dia. Jadi kita adakah kebahagiaan kita pada makan, minum, tidur, nikah, mata-mata, jimuk, mata-mata tidak. An ta'rifa nafsaka fal wajibu alaika, maka wajib atas kamu an ta'rifa nafsaka bil haqiqah. Benar dirimu sebenar, bil haqiqah sebenarnya. Kerana apabila kita mengenal akan diri kita, kita akan ditunjukkan akan jalan kebahagiaan. Tetapi apabila kita hilang dalam diri kita, kita tak kenal diri kita, kita akan tersesat dalam perjalanan kita. Kita akan rugi. Walaupun kita memiliki semua dalam dunia ini,
Apa kita rugi, apabila kita tidak kenal hakikat diri kita, kita akan rugi dunia, kita akan rugi di akhirat. Nah, ni panggil khusran mubin. Hatta tudrika ayyu syai'in anta. Wal wajibu 'alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqah. Maka wajib atas kamu kenal dirimu sebenar, hatta tudrika ayyu syai'in anta. Sehinggalah mu kenal, mu tahu gapo dia, apakah hakikat diri kamu, apakah hakikat kamu, apakah hakikat diri kita. Min aina jita, dari mana kita mari, mana kita ni. Min aina jita, daripada mana? Min aina, kita ada mana kali kita tanya pada diri kita, min aina ana, daripada mana aku ni? Dari mana aku tiba-tiba ada ni? Kalau nak suka supaya dengan bahimah menate, ia tak tanya dah, awak tiba-tiba tubik dah. Tubik-tubik nyau, tubik-tubik ngembek kan dia tak tahu. Kita ni batu siapa ke kesuk, siapa ke mati tak tahu apa main mana dia. Kita adalah kalau sekadar daripada kita ni, daripada spawn, daripada proses kejadian, tapi dari mana, daripada mana sebenarnya kita tiba-tiba mari benda tu. Min aina ana, min aina jita, pada mana mu mari, ila hazal makan, kepada tempat dunia ni. Wali ayyu syai'in khuliqta, daripada kenapa aku dicipta ni, patut kenapa aku diciptakan. Wa bi ayyi syai'in sa'adataka, dan apa dia kebahagiaan kamu, apa kebahagiaan kita. Jadi panggil ada soalan, persoalan min aina ana wa ma za af'aluhuna, min aina ana wa ma za af'aluhuna wa ma za sayakunu ghadan. Itu 3 soalan. Daripada mana aku, apa aku buat sekarang ni? Aku buat gapo ni? Pergi fikir, apa aku akan ni sekarang, buat gapo ni? Apa aku buat di sini? Daripada mana tiba-tiba sini? Yalah, kita kerja sebagai gadi. Apa buat gini? Apa akan lepas pada ni? Bagaimana aku lepas pada ni? Ni orang panggil al-as'ilah al-kauniyah. Ataupun al-as'ilah orang barat, orang putih, orang bijak pandai, al-falsafah barat. Lihat hanya pada materialisme saja, melihat persoalan ni al-as'ilah an-nihaiyah. Soalan yang tidak ada penghujungnya. No answering question. No answering question. Tidak ada jawapan. Ini kita yang mendapat pendoman cahaya syariah, cahaya agama ini, patut kita memahami akan hakikat persoalan-persoalan ini, bukan macam orang yang tidak ada petunjuk. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dan dengan apa kebahagiaan kita. Wa bi ayyi syai'in syaqauka, dan apa dia kecelakaan kita. Jadi kita nak bandingkan, kita wa qad jumi'ta fi batinika, ni poin yang penting, wa qad jumi'at fi batinika sifatun, dan telah benarnya terhimpun dalam diri kita, dalam batin kita, hakikat diri kita manusia, berapa sifat. Minha sifatul bahaim, antaranya adalah sifat bahaim, sifat kehaiwanan. Apa tadi kita bincang ni? Sifat bahaim. Bahaim mana menate-menate yang tak ganah lah. Macam kucing, macam lembu. Dia lah. Supaya dah. Gapa ya? Contohnya. Gapa ya? Makan. Kita supaya tak? Kita makan, lembu makan. Hubungan jantina, supaya juga. Minum, supaya juga. Gapa lagi? Nak marah, supaya juga. Wa minha sifatus sibak, ada juga sifat sibak. Sifat menata buah. Mana dalil tadi sifat bahaim tadi? Al-Quran ada sebut ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika. Apa dia? Tidak semua orang tak kenal. Orang lalai akan hakikat diri sendiri. Ulaika humul ghafilun. Itu orang-orang yang lalai. Tak tahu. Ada wa minha sifatu sibak, dan ada juga sifat sibak. Sifat apa? Menata buah. Ada tak?
Binatang yang menyakiti. Kejayaan dia menyakiti orang. Menyakiti. Apa ya? Ular. Cakala jengking. Jadi mana orang yang tidak kita harapkan kebaikan daripadanya, daripada ular, daripada kalajengking, daripada singa, kita tak harapkan kebaikan dia. Kalau kita jumpa dia memang kena lah. Bunuh-bunuh, kena pukul, kena cakar. Adakah manusia tidak begitu? Ada juga manusia. Manusia ada juga terhimpun sifat begitu kalau tidak terhaga. Bahkan kata guru kita, Syekhul Nasidi, Dr. Luqman Al-Hakim, umpama seekor singa hanya boleh membunuh seekor haiwan lain mangsanya dalam satu masa. Tak? Kita tengok ada kita National Geographic tidak kata singa tu yang mari 4-5 ekor lalu kijai makan tidak. Yang 4 seekor tu kalau dah kalau jumpa yang bak dia pun cekar dia kekoh dia ganah lah. Tetapi manusia dengan dia gunakan akal salah guna akal dia boleh membunuh beratus-ratus orang dalam satu masa. Ada kita dengar singa, ada kita dengar rimau, ular bunuh mangsa dia beratus-ratus tak ada. Manusia tu kita maklum boleh bunuh beratus-ratus bahkan beribu bahkan negara dalam satu masa. Wa minha, dalam diri manusia juga sifat syayatin, sifat syaitan. Sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Iaitu ruh yang jahat yang sentiasa hendak menipu, buat tipu hela. Wa kadzalika, mana dalil dia? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi. Setengahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadi kepada setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan kalangan manusia. Wal jin mana mereka ni yuhi ba'duhum ila ba'din, membisikkan setengahnya kepada setengah yang lain akan ila ba'di zukhrufal qaul, kata-kata yang indah susunannya, urura yang nak memperdaya. Jadi syaitan ni dia pandai. Dia tidak kata yang memperdayakan kita dengan benda-benda tak molek, benda-benda yang stereotype saja, tidak. Dia memperdaya dengan perkataan-perkataan yang baik. Gapalah maknanya dia menipu dengan, kalau lebih-lebih lagi orang yang cinta kepada kebaikan, cara dia akan memperdaya dengan cara kebaikan juga. Wa minha sifatul malaikah, dan kalau manusia juga ada sifat malaikat. Sifat malaikat. Patut dengan orang-orang baik kita kata malaikat. Farruhu haqiqatu jauhari. Maka ada ke manusia yang bersifat dengan sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Sifat malaikat ialah sifat yang bersifat dengan sifat bukan sifat malaikat sini mana tak menikah, tidak berketurunan, tidak tidur, itu tak boleh. Kita masyarakat kita ruh kita terkadang ada jasad yang perlu makan, yang perlu menikah, yang jasad yang rendah ini. Tapi ruh tu sendiri yang mana cinta kepada kebaikan, musyahadah akan Tuhan, ihsan. Itu sifat-sifat malaikat. Farruhu haqiqatu jauharik. Maka ruh adalah hakikat diri kita, syakhsiah kita, zat kita. Adapun jasad adalah badan adalah alat dan juga pakaian bagi ruh saja. Maknanya apabila kita mati, ruh ini jasad kita fana, jasad kita akan hancur, akan rosak. Yang kekal ruh kita akan ditentukan sama ada mendapat kebahagiaan saadah di surga ataupun syaqawah, na'udzubillah, di neraka, na'udzubillah min zalik. Wa ruhu haqiqatu jauharika wa ghairu gharibun minka wa arih indaka. Dan selain pada ruh, maknanya jasad badan kita, anggota kita, panca indera kita, gharibun minka, bukanlah hakikat kita yang asal, wa ariyah indaka, dan hanyalah pinjaman semata-mata. Fal wajibu alaika an ta'rifa hadza, maka wajib atas kamu memahami benda ini, wa ta'rifa anna likulli wahidin min haula'i ghiza'an wa sa'adah, dan kamu kena
Kau kena bahawa setiap daripada apa disebut tadi, bahimah tadi, sibak tadi, binatang buah, syaitan, apa nama, malaikat, ada giza, ada makanan, ada kepuasan dia lah, dan juga kebahagiaannya masing-masing. InsyaAllah kita akan bincangkan pada esok. Allah Ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilma wa barik lana fima razaqtana wa a'udzu billahi min syaitanir rajim. Ya kasin. Qaim. Laqal hamd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.